Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Maharam li zatihi abihulil darurah wa maharam saja li zari'at abihulil hajah. Apa yang diharamkan untuk kepentingannya sendiri dibolehkan kerana terpaksa, dan apa yang dilarang untuk menghalang dalih dibenarkan kerana keperluan. Jadi, saya akan menerangkan tentang apa yang diharamkan untuk kepentingannya sendiri dibolehkan kerana terpaksa ataupun lebih dikenali sebagai ad-daruriyah. Jadi, Al-Imam Al-Syatibi menerangkan bahawa keperluan daruriyah ini ialah satu keperluan asas untuk menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan manusia di dunia dan juga akhirat. Dan apabila keperluan daruriyah ini tidak wujud, maka sistem hidup manusia ini akan rosak dan akan membawa kepada kehancuran. Sama ada pada peringkat individu, negara ataupun ummah. Dan keperluan asas daruriyah ini dibahagikan kepada 5 perkara yang menjadi teras kehidupan manusia, iaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Contoh keperluan asas dalam hal agama ialah menjaganya dengan berdakwah kepada akidah seperti solat, puasa dan juga haji, dan mengenakan hukuman terhadap orang yang murtad. Dalam hal menjaga nyawa, kita disyariatkan untuk makan dan minum, dan juga kita dilarang untuk menjatuhkan diri ke arah kebinasaan. Dan dalam hal menjaga akal, kita disyariatkan untuk belajar dan juga menghindari perkara-perkara yang memabukkan seperti arak. Dalam hal keturunan, kita pula disyariatkan untuk berkahwin dan juga mengelakkan zina. Akhir sekali, dalam hal menjaga harta, kita disyariatkan untuk melakukan jual beli dan juga diharamkan untuk memakan harta orang lain secara batil. Jadi, berasaskan konsep maqasid syariah, apa sahaja yang boleh menjaga 5 perkara ini, kita lihat ia sebagai satu maslahah, iaitu sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kepada manusia, dan apa yang akan menggugat kepentingan 5 perkara ini, ia dilihat sebagai mafsadah, iaitu sesuatu malapetaka ataupun kerosakan kepada manusia sejagat. Contoh al-daruriyah ialah menghindari arak. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-90, arahan untuk menghindari arak adalah lebih kuat berbanding tegahan meminumnya. Ini kerana arahan menghindari arak ini dah termasuk dengan melayan, membeli dan juga menjual arak. Jadi, sekiranya kita dah menghindari ia daripada awal, maka perkara seperti meminum ni tak akan berlaku. Meminum perkara memabukkan ini akan merosakkan akal dan juga akan membuatkan jiwa menjadi lemah, jauh daripada rahmat Allah dan pelbagai perkara negatif lain. Jadi, menghindari arak bermaksud seseorang itu sedang menjaga akal fikirannya sekaligus dapat menjalani sistem hidup yang baik kerana mempunyai kekuatan akal yang baik. Contoh ad-daruriyah dalam skop muamalah ialah larangan mengambil harta orang lain secara batil. Dalam firman Allah, surah An-Nisa ayat ke-29, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman ni daripada memakan harta orang lain secara batil ataupun secara tidak syar'i. Contohnya seperti mencuri, merampak, menipu, memperdaya dan juga judi. Di samping itu, pendapatan yang halal kadang-kadang juga dianggap sebagai harta yang batil sekiranya ia dilakukan secara tidak beramanah. Maka, larangan mengambil hak orang lain secara batil ini selari dengan maqasid syariah dalam menyuruh kita untuk menjaga harta. Namun, sekiranya berlaku darurat antara dua perkara ini, maka ia adalah dibenarkan tetapi hanya pada kadarnya sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linsya Salamah binti Hazim, nombor matrik 061053. Saya akan meneruskan pembentangan untuk peraturan yang kedua, iaitu apa yang dilarang untuk menghalang dalih dibenarkan untuk keperluan. Peraturan ini juga boleh disebut sebagai apa yang dilarang untuk menghalang alasan adalah lebih ringan daripada apa yang dilarang untuk mengharamkan tujuan, atau apa yang dilarang oleh alasan dibenarkan untuk kepentingan yang paling mungkin, atau apa yang dilarang oleh alasan itu dilakukan untuk kepentingan terbaik. Ini menunjukkan perkara haram kerana wasilah boleh menjadi halal atau dibolehkan apabila ada kebutuhan atau keperluan. Hal ini berkait dengan masalah al-hajiyat. Tindakan yang membawa kepada kerosakan dilarang oleh syariah. Sebagai contoh, terjerumus dalam pantang larang atau mengabaikan kewajipan walaupun tidak memudaratkan, atau ada faedah yang tidak mengimbangi keburukan yang mereka bawa. Untuk mewujudkan kepentingan yang paling berkemungkinan, peraturan ini mewakili aspek pengembangan antara kepentingan dan kejahatan, dan menangkis kejahatan yang tidak selalunya lebih baik daripada mendatangkan manfaat, tetapi ia boleh membawa manfaat.
walaupun ia mengakibatkan kerosakan jika faedah mencapai lebih banyak daripada menolak kemungkaran tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan penetapan hukum berdasarkan Al-Hajiyat. Penetapan hukum berdasarkan Al-Hajiyat terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintahkan syarak. Sebagai contoh, mendirikan sekolah adalah penting untuk tujuan menuntut ilmu. Walau bagaimanapun, ketiadaan sekolah tidaklah menjadikan seseorang itu tidak dapat menuntut ilmu kerana ilmu bukan hanya dapat diperolehi di sekolah tetapi juga dapat diperolehi di luar sekolah. Yang kedua, merupakan hal yang dilarang melakukannya oleh syarak, menghindarkan secara tidak langsung perkara yang bersifat al-daruriyah. Contohnya, perbuatan zina merupakan salah satu perkara di peringkat daruriyah. Tetapi segala perkara yang boleh mendekatkan diri kepada zina juga turut diharamkan. Hal ini demikian dilakukan untuk menutup pintu pelaksanaan perbuatan zina tersebut. Yang terakhir adalah segala bentuk kemudahan atau ruksah yang memberi kelapangan kepada kehidupan manusia. Ketiadaan ruksah tidak menghalang unsur daruriyah, akan tetapi manusia akan kesulitan. Oleh itu, ruksah dapat dijumpai dalam aspek seperti ibadah, muamalat dan jinayat. Contoh bagi kaedah ini dalam kehidupan umum adalah bermusafir tanpa mahram bagi wanita. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, janganlah seseorang wanita itu bermusafir, melainkan bersama-sama dengan mahramnya. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW melarang wanita muslimah untuk bermusafir sendirian tanpa mahram. Larangan ini bagi mengelakkan golongan wanita diganggu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, selain daripada menutup lubang-lubang fitnah. Namun, para fuqaha berpendapat terdapat keadaan tertentu yang sukar untuk mendapatkan mahram bagi wanita yang bermusafir. Dalam situasi ini, para fuqaha mensyaratkan antara perjalanan ditemani sahabat-sahabat wanita yang dipercayai atau perjalanan terjamin keselamatan wanita tanpa sebarang gangguan. Sebagai contoh, seorang wanita ingin bermusafir untuk menuntut ilmu tanpa ditemani mahram. Perjalanan pada masa kini tidak seperti pada masa dahulu kerana sistem pengangkutan yang baik dan keselamatan lebih terjamin. Oleh itu, perjalanan bermusafir bagi wanita yang ingin menuntut ilmu tanpa ditemani mahram dibolehkan kerana keselamatan wanita tersebut terjamin. Contoh dalam muamalat pula ialah jual beli melibatkan gharar. Apabila di dalam sesuatu jual beli itu terdapat gharar di dalamnya, akan tetapi sulit untuk kita menghindarinya atau kita berada dalam keadaan yang sangat memerlukannya, maka gharar tersebut dimaafkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya secara asal jual beli gharar adalah batil, iaitu rosak, kerana hadis ini yang dimaksud adalah jual beli yang di dalamnya terdapat perkara gharar, ketidakjelasan yang nyata dan masih mungkin untuk menghindarinya. Adapun perkara gharar yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari seperti rumah dengan asasnya, jual beli binatang yang sedang bunting dengan kemungkinan isi binatang yang dikandung itu adalah satu atau lebih, jantina atau betina, anggota badan yang sempurna atau cacat, dan juga jual beli kambing yang berisi susu dan sebagainya, maka ini sah dijual belikan secara ijma'. Ibnu Qayyim mengatakan bahawa apabila hajat mengharuskan, kadangkala sebahagian gharar dapat disahkan. Sebagai contoh, mutu asas rumah yang tidak diketahui kerana asas rumah itu terikat dengan rumah, oleh itu hajat lebih menuntutnya. Dapat disimpulkan bahawa gharar yang dibenarkan adalah gharar yang ringan atau gharar yang tidak ringan akan tetapi mempunyai kebutuhan. Oleh itu, Imam An-Nawawi menjelaskan jual beli yang mempunyai gharar dibolehkan apabila terdapat hajat untuk melanggar gharar tersebut dan tidak mungkin untuk melepaskannya kecuali dengan kesusahan, atau gharar yang terdapat dalam jual beli tersebut merupakan gharar yang ringan. Jadi semua kaedah bagi ad-daruriyah ialah daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat yang ke-33, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Misalnya menciptakan hukuman qisas.
Dalam hadis Rasulullah pula menunjukkan bahawa sesiapa yang menjaga keperluan daruriyah ini akan dijanjikan mati syahid. Seterusnya, sumber kaedah bagi Al-Hajjiyah. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78, di antara rukhsah yang Allah berikan kepada umatnya ialah dibenarkan untuk menjamakkan di antara dua salat dalam keadaan tertentu seperti musafir, sakit dan sebagainya. Dalam As-Sunnah pula, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu ingin meminang seseorang wanita, maka tidak salah dia untuk melihatnya jika dia hanya melihat untuk meminangnya sekalipun wanita itu tidak tahu akan perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Ratna Iriani binti Basiran dan nombor matrik saya ialah 061050. Saya akan bentangkan tentang kaedah asal yang berkaitan. Ad-dararu yuzal. Ini bermaksud kerosakan atau kerugian hendaklah dihapuskan. Dengan kata lain, peraturan ini menunjukkan bahawa melakukan kerosakan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Adapun ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kerosakan ini menimpa seseorang, keduanya adalah berbeza. Bahkan boleh dianggap sebagai sebahagian daripada keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala kerana segalanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah ad-darar yuzal berkaitan dengan kemudaratan yang berlaku di antara manusia, di mana kemudaratan, kesulitan dan seumpamanya perlu dihapuskan sebanyak-banyaknya. Pada asasnya, kemudaratan ini terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, kemudaratan yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, amalan hudud, hukum kisas dan hukuman ta'zir ulil amri. Secara fizikal, ini semua adalah satu bentuk mudarat tetapi pada hakikatnya ia membawa manfaat. Yang kedua, kemudaratan yang melibatkan ramai orang dan sukar untuk dielakkan. Sebagai contoh, asap kenderaan dan bunyi hon di lebuh raya. Ini adalah bahaya yang juga boleh dimaafkan kerana hampir mustahil untuk menghapuskannya. Atau contoh lain, dalam jual beli. Penjual yang menjual satu bakul apple tidak boleh dijamin 100% semuanya baik tanpa kerosakan. Akhir sekali, kemudaratan yang mana orang yang ditimpa kemudaratan itu telah memaafkan. Sebagai contoh, wanita yang akan berkahwin dengan lelaki miskin sehingga dia mendapat kemudaratan, tetapi jika penjaga redha, maka ini tidak menjadi masalah. Pandangan ulama dalam penerimaan kaedah. Yang pertama, aliran yang menafikan maqasid syariah. Aliran ini berpegang teguh kepada nas-nas syarak secara tunggal dan berasingan di antara satu sama lain tanpa mengira tujuan yang menyatukan nas-nas tersebut secara menyeluruh. Hujah yang dikemukakan ialah akal manusia tidak akan mampu untuk mengetahui tujuan syarak di sebalik nas-nas wahyu yang diturunkan. Semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengandungi sebarang tujuan serta ianya adalah perkara tidak perlu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Penggunaan akal yang memahami tujuan di sebalik nas syarak adalah perbuatan yang sia-sia. Seterusnya, aliran yang menyeleweng dalam penggunaan maqasid syariah. Golongan yang berpegang dengan aliran ini tidak menguasai ilmu-ilmu yang merupakan asas bagi memahami syariat Islam. Mudah menolak hukum syarak yang muktamad kerana beranggapan ia tidak lagi membawa kemaslahatan dalam realiti kehidupan masa kini. Aliran ini berhujah bahawa kebangkitan Rasul bukanlah bertujuan menafikan peranan akal manusia. Hujah sebegini adalah bertentangan sama sekali dengan syariat Islam. Kemudian, aliran yang menerima maqasid syariah. Menurut Yusuf Al-Qardawi, Ahmad Al-Raisuni dan Abdul Al-Majid Al-Najjar, aliran ini adalah aliran majoriti besar umat Islam dan mempunyai sokongan hujah yang banyak dan kuat. Antara hujah yang dikemukakan ialah semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada kecil, besar, zahir dan tersembunyi, semuanya mempunyai tujuan ianya diciptakan. Kemudian, perkara yang diperintah, dilarang, dihalalkan dan diharamkan mempunyai tujuan yang boleh dikenal pasti. Seseorang manusia tidak akan melakukan sesuatu perkara tanpa sebarang tujuan. Akhir sekali, maqasid syariah menurut mazhab Syafi'i. Kenyataan Imam Syafi'i telah dinukilkan oleh Imam Juwaini ketika membicarakan mengenai susunan dalil-dalil syarak.
Kata Imam Syafi'i dijelaskan dalam dalil Al-Quran dan hadis yang bermaksud, jika dalil yang dikehendaki tidak dijumpai pada peringkat ini, setelah meneliti Al-Quran dan hadis, janganlah dia menggunakan kias lagi, tetapi hendaklah dia melihat kepada kulliyat dan kemaslahatan umum syarak. Jika dia tidak mendapati kemaslahatan umum, hendaklah dia beralih kepada ijma'. Jika dia tidak mendapati juga, hendaklah dia menggunakan kias.